Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni teacher nak cover iaitu yang penyelesaian segitiga. Untuk tajuk ni, teacher dah buat pengajaran. So, dah settle. Cumanya hari ni lebih kepada revision and teacher nak buat satu soalan SPM iaitu SPM 2019. Tajuk ni ada dalam KSSM dengan KBSM punya syllabus, which is untuk KSSM dia adalah tajuk yang ke-9 tingkatan 4 and untuk KBSM dia adalah tajuk ke-10. Okay, so dia punya subtopik adalah sama. Cuma hari ni saya buat revision macam mana nak tengok bila nak guna petua sinus, petua kosinus dengan luas segitiga lah. Yang senang sebab tu saya lukis macam ni nak bagi you guys nampak. Untuk petua sinus, kamu tengok kalau dia bagi dua sudut dengan satu sisi. Nampak tak? Dua sudut, satu sisi. So, kita akan guna petua sinus lah. Nanti dalam exam, dia takkan cakap kamu nak kena guna petua sinus ke, petua kosinus ke. Tak, dia takkan cakap. Jadi, you guys kena tahu kondisi mana nak guna. And, bila you guys dah buat banyak kali, nanti automatic you akan tahu nak guna apa. Okay. And then, yang kedua, kalau dia bagi satu sudut bukan kandung. Bukan kandung ni apa? Yang tidak diapit. Contoh, dengan dua sisi diberi. Ni dua sisi, dia takkan bagi angle dekat sini yang diapit. Dia akan bagi satu sudut yang tidak diapit. Okay. So, berbeza dengan petua kosinus. Petua kosinus ni kalau dia bagi dua sisi dengan satu sudut yang dikandung lah, which is satu sudut kandung, which is yang diapit lah. Saya selalu guna apit sebab senang nak nampak. Okay, so diapit. And then lagi satu, dia punya kondisi adalah tiga sisi diberi lah. So, senang lah nak ingat. Kalau saya ingat tiga sisi dengan yang dikandung lah. Saya ingat macam tu je. Yang ni tak dikandung. And then ni dua sudut diberi. Okay. So, dari sini, kita akan tahu bila nak guna petua sinus dengan petua kosinus. And formula untuk kedua-dua ni diberi dalam exam. Ini pun diberi dalam exam. Untuk yang ni, luas segitiga, kita akan kena ada satu sudut kandung. Macam petua kosinus tadi dengan dua sisi. So, bila kamu ada dua ni, kita boleh carilah. Okay. So, dekat sini, dia punya formula adalah yang ni. Iaitu, A besar, B besar dengan C besar ni mewakili degree. Degree dekat sini. Sudut lah. Sudut. Untuk A kecil, B kecil, C kecil ni adalah untuk dia punya panjang. Panjang dia punya sisi lah. So, untuk panjang sisi dengan degree iaitu sudut yang diberi, ini adalah formula untuk sinus. Which is A over sin A. Macam mana kita nak tahu A, B kecil, C kecil? Kamu tengok yang bertentang. Contoh ni sudut A, bertentang dengan dia adalah sisi A kecil. Contoh, C besar bertentang dengan dia C kecil. B, sudut B besar, bertentang dia B kecil. Konsep dia sama. Contoh kalau dia buat PQR, kamu tengok yang bertentang dengan dia. So, bertentang dengan dia adalah sisi dia lah yang huruf kecil ni. So, kat sini dia punya formula adalah A over sin A sama dengan B over sin B sama dengan C over sin C. Okey, jangan pening benda ni. Kamu ada 3 maklumat. Dah cukup. So, satu lagi kita akan cari. Dia tak akan guna semua ni lah. Dia akan guna contoh macam 2 ni je ke. Ataupun 2 ni je ke. Macam tu. Okay. And kalau cara saya yang senang, saya akan letak di bahagian atas ni apa yang kita nak cari. Contoh, kalau dia kata nak cari sudut A, saya akan letak sin A ni kat atas. Supaya nanti algebra senang. Saya just gerakkan belah sana je. Saya tak payah nak kalihkan dah. Okay. So, make sure you pilih yang senang. Lama-lama kalau you buat soalan, you akan terbiasa benda tu. Okay. So, untuk yang ni, kalau dia nak cari sisi, contoh dia nak cari sisi A. So, saya akan letaklah A ni kat atas. Senang nanti algebra. Okay. So, ni untuk petua sinus. Untuk petua kosinus, saya akan tengok apa dia nak cari. Contoh sisi ke ataupun sudut, saya akan letak yang tu dulu. Contoh yang ni yang diberi dalam exam. Nanti kamu boleh tengok dekat yang exam punya formula, senarai. So, ni contoh saya tulis satu je. Dia ada boleh buat 3. Contohlah kita nak cari B kat sini. So, saya akan letak B square ni kat depan.
Balance iaitu A dengan C, saya akan letak dalam ni. A square plus C square. Tolak 2AC. Cos kita akan ambil yang depan balik. Cos B. Macam tu. So, kalau kat sini contohlah saya nak cari cos C. Saya letak kat sini cos C. Saya nak cari. And then kalau belakang C, kat depan ni mesti C juga. Macam tu. C square, balance dia A square plus B square minus 2AB cos C. Nampak tak? Dia senang sikit. Kalau saya tak suka hafal, cuma saya tahu kalau nak cari apa, saya akan letak yang tu dulu. Then balance tu saya ambil je dia punya panjang. Nanti kita tengok soalan. And then untuk area ni tadi saya dah cakap, kamu ada dua sisi dengan satu sudut kandung, kamu dah boleh buat. Which is kalau ada contoh CB. So CB kamu kena ada sudut bagi A lah. So kamu akan dapat 1/2 BC sin A. Macam tu. So dia boleh dapat kat sini 1/2 BC sin A. Ataupun kalau kita nak guna yang B punya, kalau kita ada sudut atas ni, kita tulislah belakang ni sin B. So side yang kita kena ada adalah CA lah. 1/2 AC lah. Okay. So ni adalah untuk revision. And satu lagi yang saya bulat kat sini, untuk satu sudut bukan kandung dan dua sisi diberi. So sudut yang diberi ni adalah sudut yang bawah dari 90, acute angle kita panggil. So bila diberi yang tu, kita boleh jadi ambiguous case. Ambiguity lah. So untuk case ni saya tak terang in detail sebab saya dah buat memang satu video untuk penerangan ambiguous case ni, ambiguity case ni, case ambiguity. Untuk case ni saya just buat simple punya penerangan, ringkasan. Kita boleh lukis dua segitiga menggunakan maklumat yang sama. Okay, so yang ni tak apa, boleh buat revision untuk cara lukis. Maka dia 1 atau 2 selalunya. Okay, so itu boleh buat revision untuk video ambiguous case je. Kalau tak nanti jadi panjang sangat. Alright. So ni adalah dia punya revision. And then sekarang kita buat soalan, iaitu soalan SPM 2019, question 13. Ini akan keluar dekat section C, kertas 2. Jawab 2 daripada 4 soalan. Okay, hari tu saya dah terang buat revision pasal tajuk index number, which is nombor index lah dalam BM dia. And sekarang saya nak buat revision untuk segitiga ni lah. So lagi 2 tajuk tu insyaAllah nanti saya buat revision juga. Okay, so untuk tajuk ni jom kita buat sama-sama. Dia kata penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima. Okay, so memang kita tak boleh guna yang skala punya. Jadi kita continue baca. Raja 6 menunjukkan sisi 4 ABCD. ABCD dengan keadaan AC dan BD adalah garis lurus. Okay. And then dia kata diberi bahawa luas ABC. So luas ABC ni 6. Kalau dia bagi luas, mesti nanti kita kena guna formula untuk luas ni. So luas kat sini adalah 6 cm square. Okay, saya tulis je. Dan ABC adalah sudut cakar lah. Sudut cakar ni apa? Sudut cakar ni adalah sudut yang di antara 90 sehingga 180. Okay. So dari sini kita tengok dia kata 1. Cari ABC. Dia nak suruh cari yang ni. ABC dekat sini. So tadi dia dah cakap ABC ni adalah sudut cakar lah, which is di antara 90 ke 180. So dari situ jom kita kira. Saya letak dekat tepi ni. Kita susun elok So A1. So A1 dia kata ABC. Untuk tengok ABC, tadi kan kita dah kata dia ada 2 sisi dan 1 yang dikandung. 1 sudut dikandung. So untuk kat sini, kita dah ada 2 sisi. And then kita nak cari memang sudut je lah. And dia dah bagi dia punya luas. So kita just tulis, which is 1/2 darab dengan 4 darab dengan 3.5 darab dengan sin
ABC. Saya tulis B je, sin B. So, sin B bersamaan, dia dah bagi 6. So, ni lebih kepada algebra lah. So, saya cut. Ni 2. Jadi, 2 darab 3.5. And then, bawa ke sana, 6 divide answer, 6/7 lah. Jadi, kat sini, saya kena buat sin inverse. Ni algebra saya tak tunjuk. Sin answer. So, dapat kat sini, saya ambil dalam degree dengan minit. Which is, kita dapat 59 degree. Sebab 58 degree, 59. Kita kena tambah sebab belakang ni lebih 30 saat dia. Jadi, akan naik 60. Akan naik lagi. So, dapat 59 degree lah kat sini. And 59 degree ni, dia tak lepas syarat lagi. Iaitu, dia nak kat sini adalah cakah. Cakah di antara 90 ke 180. Sebab tu, bila dia sebut cakah, and kita dapat yang sudut tirus, which is yang bawah 90, kita kena buat ABC 180 tolak dengan 59. Sebab dia sebut ni adalah sudut cakah. So, kita kena ambil 180 tolak dengan sudut tirus ni lah, yang kecil daripada 90 ni. So, dekat situ, kita just buat 180 tolak dengan tu. So, kita akan dapat 121 degree. Okay. So, ni adalah jawapan dia untuk dekat sini. Which is kat sini adalah 121 degree. Saya, setiap kali saya dapat maklumat, saya akan tulis. Supaya nanti kita tahu ada kegunaan. Kita dah tahu kat situ ada maklumat and boleh guna nanti. Okay. So, settle yang nombor 1 and nombor 2. Nombor 2 dia kata panjang AC. Okey, bila panjang AC, nampak tak? Sini, dia ada 3 maklumat dah sekarang. Sini ada, sini ada, sini ada. Kosinus sebab maklumat yang diberi adalah 2. 2 sisi dengan 1 yang dikandung. 2 sisi dan 1 yang dikandung. Saya tak boleh guna untuk petua sinus sebab petua sinus saya tak cukup maklumat. Nak cari AC kan? So, saya akan guna AC square. Ingat tak tadi saya cakap apa? Saya akan letak apa yang saya nak cari tu dekat depan. So, dekat sini, AC ni saya letak yang ni lah dekat depan. Jadi, kita akan dapat 4 square tambah 3.5 square tolak 2 darab 4 darab 3.5 cos 121. Kita dah dapat tadi dekat A. Okay, so dari sini kita akan letak, kira teruslah dengan kalkulator, which is 4 square tambah 3.5 square tolak 2 darab 4 darab 3.5 darab cos 121. Okay, and then saya kena gerakkan square, so dia akan jadi set lah kat sini. Set answer. Jadi kat sini kita akan dapat 6.532. Saya akan biasakan diri ambil 3 tempat perpuluhan. So, bila dah dapat kat sini, kita dapat AC 6.532. Okay, saya garis yang mana saya dapat supaya nanti senang. Saya boleh agak nanti mesti akan guna. So, this is AC lah. And then, seterusnya, nombor 3. Dia tanya lagi, apakah BAC? So, BAC, untuk dia cari dekat sini pula lah. Kat sini. So, untuk cari dekat situ, BAC, saya buat A lah untuk dia punya sign tu kan. Sin ataupun cos kita akan guna. So, kat sini kita dah ada 2, 1, 2, 3. Lepas tu ada sudut dekat sini. Bila banyak maklumat, kita boleh guna sin row boleh. Maksud saya petua sinus boleh, petua cosinus boleh. Jadi dekat sini saya nampak petua sinus lagi mudah. Kalau kamu nak guna petua cosinus, sama je. Okay. So, saya nak guna petua sinus. Saya nak cari BAC, which is sin A over A, and then dia punya
panjang dia yang bertentang dengan dia adalah 3.5. Bersamaan kita ada 121. Sin 121 over yang bertentang dengan dia, which is 6.532. Okey, konsep sin ni lebih kepada tentang. So, kalau kamu tak nampak, ni adalah yang tadi kita buat lah. Ni formula yang diberi masa exam. Kalau kita ada 3 maklumat, which is yang ni, so kita boleh gunalah yang tentang untuk cari kat sini. Okey, tentang boleh cari kat sini. Alright. So dari sini kita nak cari sin A. Kita nak cari A lah. Dia punya degree BAC ni. So dari sini saya tekan just gerakkan sini ke sini. Sebab tu saya cakap apa-apa yang nak cari letak dekat atas. So kat sini silap kalkulator. Saya tak suka guna kalkulator tu. Okey. Sin 121 per 6.532 darab 3.5. So kita dapat something, and then kita kena gerakkan sin ni pula kan ke sana kan. So saya cari terus sin answer. So dapat kat sini 27 degree 20 minit. So dapatlah dekat BAC. So BAC ni saya tulis kat sini 27 degree 20 minit. Okay. And then next, bila saya dah dapat dekat sini, automatik dekat sini saya boleh dapat. Kalau saya stand nampak dua sudut dah ada, saya akan completekan satu lagi. So kat sini saya tulis siap. Selagi ada maklumat kita isi je. So 180 tolak 121 tolak 27 degree 20 minit. So kita dapat kat sini dia punya degree adalah 31 degree 40 minit untuk BCA. Okay. Then dari sini baru kita buat soalan seterusnya, iaitu soalan B. Untuk soalan B, dia kata diberi BD bersamaan 7.3. So dia kata BD. So dari sini sampai sini panjang ni 7.3. Saya garis So ni adalah 7.3. Then dia kata BCD 90 degree. BCD 90 degree. Okey, bila 90 degree, selalunya dia akan melibatkan cosine tangent yang bagi segitiga bersudut tegak, ataupun dia akan berkait dengan teorem Pythagoras kalau kita nak cari sisi. So saya suka lukis balik. Maksudnya ni adalah yang bersudut 90 darjah. Ni supaya nampak lah. Sekejap saya tak cantik ni. Okay. So dari sini saya akan tulis balik. Since dia kata BCD ni 90 darjah. So BCD 90 darjah. So kalau 90 darjah, BC kita dah tahu tadi 3.5. And then BD dia dah bagi tadi 7.3. So dia dah bagi hypotenuse, dia dah bagi bawah ni, kita boleh dapatlah panjang DC ni. Okay, so saya suka asingkan terus supaya nampak. So 7.3 ni guna konsep teorem Pythagoras. Saya harap yang form 5 dah okey lah teorem Pythagoras ni. Maksudnya sisi square campur sisi square yang dua-dua ni bersamaan hypotenuse square. Hypotenuse yang mana yang bertentang lah, which is sekarang 7.3 square ni lah. 7.3 square bersamaan 3.5 square tambah x square. Contohlah DC square ni lah. So kita just tolak je lah. 7.3 square tolak 3.5 square, and then nanti set answer lah. Jadi dapat kat sini 6.406. Saya ambil 3 tempat perpuluhan. Okay, untuk panjang DC, so kat sini saya tulis 6.406. Alright. And then lepas kita dah dapat tu, dia kata hitung luas dalam sentimeter square bagi ACD. Okey, sekarang dia nak ACD punya luas. Okey. Jadi untuk kira luas, macam tadi saya cakap, kita at least kita kena ada satu sudut kandung dan dua sisi diberi. Okey, so yang mana yang diapit ni dengan dua sisi, kita boleh guna je yang tu. Nak ambil kat sini ke tak kisah.
So dekat sini dia kata ACD kan. Kita akan bermain dengan ACD lah. Saya lukis balik. Since saya nak bagi nampak. Kalau saya kira seorang ni, saya buat terus kan. So tak apa, saya lukis dulu. Ni contoh lah. Sepatutnya saya lukis macam ni lah kan. Tapi tak apa, saya buat je. So kat sini A, C, D. So panjang sekarang saya dah ada tadi CD. CD ni 6.406. And then untuk AC saya ada tak? AC tadi ada kan? Saya cari dekat nombor 2 tadi. AC adalah 6.532. AD saya ada tak? Okey, AD tak payah cari pun tak apa. Sebab kita dah ada 2 sisi. Jadi kita kena tahu dekat sini dia punya degree, angle yang dikandung. So untuk ACD, A, C, D, kita boleh dapat tak ACD? Sini ACD. So ACD ni tadi dia dah cakap BCD ni 90. That's why saya cari tadi. Nampak tak kat sini? So untuk BCD ni kita dah tahu 90. Bawah ni kita dah tahu yang BCA ni adalah 31 degree 40. So total ni 90. Saya just tolak untuk ACD adalah 90 degree. Sebab ni adalah 90 degree. Tolak dengan yang BCA ni, iaitu 31 degree 40 minit. Okay. So dari sini saya dapatlah ACD 90 tolak dengan 31 degree 40 minit. So dapat kat sini 58 degree 20 minit. So bila kita dah dapat dekat sini 58 degree 20 minit, kita boleh carilah dia punya luas untuk ACD. Okay. So saya tulis kat sini dia punya luas adalah area bagi ACD bersamaan 1/2 6.532 darab dengan 6.406 darab dengan sin 58 degree 20 minit. So dekat sini saya letak dalam kalkulator je lah, which is 1/2 times 6.532 times 6.406 times sin 58 degree 20 minit. Tutup kurungan. So dapat kat sini panjang dia adalah 17.807. Saya akan ambil 3 tempat perpuluhan. Okay. So ni adalah penyelesaian yang saya kira. In case ada jalan kira lain, memang akan ada jalan kira lain sebab dia banyak pengiraan. Mungkin akan dapat jawapan lari sikit sebab kita dah guna banyak cara kan. And bila you guna benda tu, asalkan konsep you betul, so you boleh argue balik nanti. Alright. So sampai sini saja untuk kita punya revision bagi soalan bagi tajuk penyelesaian segitiga. InsyaAllah esok ada yang request untuk tajuk janjang, jadi saya akan buat revision untuk tajuk janjang esok. Okay, sampai situ saja. Bye. Assalamualaikum.